Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni banyak ni je nak belajar. Okay, tak apalah. Kita tadahkan tangan, kita sama-sama bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita akan belajar tajuk hari ini, iaitu tajuknya ialah kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum ni kita belajar tajuknya kelahiran Nabi Muhammad, tetapi peristiwa sebelum dan semasa. Sebelum Nabi dilahirkan, berlaku peristiwa tentera bergajah ingin menyerang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah. Dia datang dengan gajah nak runtuhkan Kaabah. Itu sebelum Nabi lahir. Okay. Dan sebelum Nabi lahir juga, mak Nabi sentiasa bermimpi. Sentiasa bermimpi supaya menamakan anaknya Muhammad. Bila lahir je bayinya nanti, namakan Muhammad. Bagus. Yang terpuji, namakan anaknya Muhammad. Itu sebelum Nabi. Okey. Itu sebelum Nabi lahir. Bila semasa Nabi nak dilahirkan oleh ibunya, mak dia duduk di rumah datuk Nabi. Itu yang kita belajar sebelum. Mak Nabi duduk di rumah datuk Nabi Abdul Muttalib. Bila nak lahirkan Nabi, mak Nabi tidak merasai kesakitan seperti ibu-ibu yang lain. Tak sama macam mak kita nak lahirkan kita. Tak sama macam mak kita nak lahirkan adik kita. Mak Nabi tidak merasai kesakitan yang kuat. Mana sakit juga, tapi tak macam mak kita, tak macam ustazah nak bersalinkan anak ustazah. Mana sakit sangat. Tapi mak Nabi tak rasa sakit sangat tu. Sakit biasa-biasa. Sakit yang mak Nabi rasa biasa je. Sebab Allah sayangkan nak berikan keistimewaan kepada mak Nabi. Jadi mak Nabi tidak merasai kesakitan. Dan waktu mak Nabi nak lahirkan Nabi juga, rumah datuk Nabi ni pasang lampu pelita je. Tetapi keadaan rumah datuk Nabi tu jadi terang benderang macam siang. Sedangkan pada waktu tu, waktu subuh, Nabi lahir waktu subuh, masih gelap. Jadi orang masih pasang lampu pelita. Tetapi bila Nabi nak lahir je, semasa Nabi nak lahir je tu, rumah datuk Nabi, kenapa jadi terang ni macam hari dah siang. Walaupun masih pagi, masih subuh. Dan Nabi juga lahir dalam keadaan menyarap, tali pusatnya telah dipotong, telah dikhatankan. Khatan tu maksudnya telah disunatkan. Mata Nabi bercelak, Nabi memandang ke arah langit, ya. Dan Nabi tidak menangis. Selalu bila bayi dilahirkan, dia akan menangis, kuat alam. Sekuat alam beritahu kata, aku dah lahir. Bagi tahu seolah-olah bayi tu nak cakap dekat mak dia, saya dah keluar, saya dah lahir. Tapi dengan tangisan. Baby tak boleh bercakap kan, jadi dia menangis. Nak susu menangis, mengantuk menangis, semua menangis. Tapi Nabi kita bila lahir sahaja, dia tak nangis. Tapi dia, siapa boleh bagi tahu Ustazah? Angkat tangan bagi tahu. Nabi bila dia lahir dia tak nangis, dia buat apa? Siapa nak tolong Ustazah? Ustazah nak sebut nama orang yang angkat tangan je. Hafizi angkat tangan. Apa Hafizi? Tak ada pula. Noidina Darwishah? Darwishah. Bersih, bagus Idina. Ya, Nabi kita dia tak menangis, ya Rizqullah. Bagus. Rizqullah pun nak jawab apa tu Rizqullah? Okay, kalau siapa nak jawab bersin, makna betul. Nabi kita dia tak menangis tapi dia bersin. Bersin. Macam tutup mic saya. Dia tolong tutup mic dia.
Alright. Okay, sebab mak awak nak tengok TV, mak awak apa ni, adik awak nak bercakap, nanti ganggu Okay. Nanti bila Ustazah kata nak awak nak bercakap, awak angkat tangan, gunakan simbol angkat tangan tu, nanti Ustazah sebut nama. Okay. Nabi dia tak menangis, dia bersin sama macam Nabi Adam waktu Allah tiupkan roh. Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ni tidak dilahirkan tapi Allah ciptakan. Kemudian ditiupkan roh. Sewaktu ditiupkan roh itu, roh nak masuk ke dalam badan, Nabi Adam bersin. Sama macam Nabi Muhammad kita, bila mak dia lahirkan dia tak menangis tapi dia bersin. Itu semasa kelahiran Nabi. Okay. Dan berlaku juga di tempat lain, di mana gerbang istana telah runtuh, di mana orang kata bangunan gereja telah runtuh, orang kata pintu gerbang tumbang, api agama Majusi yang selama ini tak pernah padam tiba-tiba terpadam, berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah duduk tegak elok-elok tiba-tiba tumbang, seolah-olah ada orang tolak. Semasa Nabi dilahirkan. Bila Nabi lahirkan, negara dunia pada masa itu macam berlaku huru-hara. Di tempat ni orang kata macam berlaku gempa bumi, tiba-tiba bangunan runtuh. Tempat ni tiba-tiba maknanya itu Allah nak berikan orang kata petunjuk kepada orang ramai, kepada dunia bahawa Nabi telah pun dilahirkan. Seorang Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir telah dilahirkan. Okay, hari ini kita nak sambung peristiwa selepas Nabi lahir. Tadi peristiwa sebelum dan semasa. Ini peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Apa yang berlaku selepas sahaja Nabi dilahirkan oleh ibunya. Yang pertama, bila Nabi lahir je keluar tu, Nabi dah tahu, anak lelaki. Abdul Muttalib ni, datuk Nabi ni, bila dia dapat tahu, dia dapat cucu lelaki, dia punya happy, dia punya seronoknya. Kemudian dia pegangnya cucu dia, dia pangku, dia letak atas tangan dia dukung, dia terus pergi ke Kaabah. Dia bawa Nabi kita tu keliling Kaabah. Keliling sebanyak 7 pusingan. Sambil dia bagi tahu orang ramai, aku dah dapat cucu lelaki, aku dah dapat cucu lelaki. Dia seronok sangat. Dan orang tanya, cucu kau ni nama apa? Dia kata cucu aku ni aku akan namakannya Muhammad. Sebab apa nama Muhammad? Sebab menantu dia, mak Nabi ni Aminah, sentiasa bermimpi supaya namakan bayinya Muhammad. Jadi dia namakan cucu Nabi ni, cucu Nabi pula, cucu dia nama Muhammad yang terpuji. Itu di pihak Datuk Nabi. Datuk Nabi bawa keliling Kaabah, namakan Muhammad. Dan ada seorang lagi iaitu Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, abang kepada ayah Nabi. Kita selalu dengar Abu Lahab ni jahat, Abu Lahab ni selalu seksa Nabi, Abu Lahab ni selalu buat Nabi macam-macam. Itu setelah Nabi jadi Rasul. Ini Abu Lahab waktu Nabi dilahirkan. Selepas Nabi dilahirkan, masih dalam keadaan bayi. Abu Lahab bila dia dengar cerita daripada dia punya hamba, semasa Nabi nak dilahirkan, Abu Lahab ni dia hantar hamba dia. Dia kata, wahai hamba, pergi rumah ayah aku, pergi rumah ayah aku, rumah Abdul Muttalib. Pergi tengok Aminah tu dah bersalin ke belum? Kalau dia dah bersalin, kau balik nanti kau bagi tahu anak apa dia dapat. Maka pergilah hamba ni ke rumah Abdul Muttalib. Bila hamba ni tahu Aminah melahirkan anak lelaki, dia cepat-cepat balik ke rumah, berjumpa dengan tuan dia. Wahai tuan, tuan mendapat berita gembira. Tuan dapat anak saudara lelaki. Bila Abu Lahab dengar, aku dapat anak saudara lelaki. Bagi orang Arab, kalau lelaki ni mereka sangat suka. Abu Lahab kata, okey, disebabkan kau memberikan berita gembira untukku hari ini, aku bebaskan kau. Aku merdekakan kau. Orang tu nama dia Suwaibatul
Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah, ibu susuan Nabi. Sebab dia ni bila Nabi lahir, dia menyusukan Nabi selama orang kata beberapa hari. Dia menyusukan Nabi sebelum Nabi dihantar kepada ibu susuan yang lain. Disebabkan Suwaibatul Aslamiyah ini memberikan berita gembira, dia dibebaskan, diberikan kebebasan. Dan Abu Lahab juga bila gembira, dia kata okey, dia akan mengadakan majlis kenduri, majlis kesyukuran pada hari ke-7 kelahiran Nabi. Nabi umur 7 hari, Abu Lahab ni dia buat makan-makan. Dia sembelih kambing, dia jamu orang-orang Mekah, menunjukkan dia gembira sangat. Dia dapat anak saudara lelaki pada hari yang ke-7 kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja kita punya tajuk hari ni, sikit je. Boleh dapat tak apa yang Ustazah ajar ni? Mudah tak? Mudah. Apa yang tak faham? Saya faham. Saya faham. Alhamdulillah. Okey, siapa yang dah faham nanti kan Ustazah akan masukkan soalan kuis di GC. Nanti awak jawab ya. Okey. Ustazah kata berhenti sampai sini. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Kita sambung tajuk yang lain pula ya. Okey, Ustazah nak masuk ke kelas lain. Ustazah, boleh tak masuk dalam classroom? Sida satu Abu Boleh Dawud. nanti Ustazah satu Abu Dawud. Awak satu apa sayang? Saya satu Abu Dawud. Satu Abu Dawud. Nanti Ustazah dah bagi dah link dekat Ustazah Asma. Siapa yang nanti Ustazah bagi semula ya. Okey. Nanti Ustazah bagi link semula dekat Ustazah Asma. Siapa yang tak join lagi, join. Kalau tak boleh guna MOE, tak apa. Ustazah tak ada masalah, guna je email email sendiri pun tak apa. Okay, sebab kadang-kadang ada yang tak boleh masuk pakai MOE, boleh guna. Tapi kalau boleh biarlah bila nak masuk tu ada nama awak. Kalau nama samaran ayah, Ustazah tak boleh nak kena pasti. Okay, Ustazah ada kelas lagi ya. Jadi ada 2 kelas lagi sedang tunggu Ustazah. Jadi Ustazah tak boleh lama-lama di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Waalaikumsalam. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.